Baik, inilah yang akan kita bawakan, iaitu pengamalan nilai-nilai Melayu Islam Beraja bersama narasumber kita pada pagi ini. Ya, berada di sebelah kanan saya, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turat Kupu SB. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Daripada kami rampai pagi, ingin mengucapkan selamat datang ya kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Syahrul Azmi dan terima kasih sekali lagi kerana berkesudian untuk bersama dalam segmen Melayu Islam Beraja ini memperkatakan mengenai dengan pengamalan nilai-nilai Melayu Islam Beraja. Jadi sebelum kita lebih panjang ni Atul ya, kita serahkan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Syahrul Azmi ya untuk mengongsikan apakah sebenarnya di sebalik tajuk yang ingin kita kupas pada pagi ini. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita ni bicarakan pada pagi ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai MIB yang akan diamalkan. Khususnya kita ni akan memfokuskan kepada pengamalan nilai-nilai MIB ni yang akan diamalkan oleh generasi penerus dan juga kita ni selaku rakyat Brunei. Baik. Memahami konsep berkaitan dengan nilai itu sendiri, pertama sekali nilai-nilai Melayu Islam Beraja indahkan lari daripada nilai-nilai keislaman. Perkara ini dapat kita ni perhatikan melalui titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan bersempena Majlis Isra' dan Mi'raj yang telah berlangsung ataupun yang telah berlangsung pada 16 Mei 2015. Yang mana dalam titah tersebut ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan telah menekankan bahawa agama tidak boleh lemah atau kita diletakkan ia di bawah. Jika ia lemah atau letaknya di bawah, itulah punca umat bangsa akan menjadi lemah dan bahkan binasa. Ini yang ditekankan oleh ke bawah duli sendiri, bahawa Islam itu kita ni letakkan di tempat yang selayaknya, iaitu di atas sekali. Jadi melihat kepada perkara ini berkaitan dengan nilai itu sendiri, Yang Berhormat Bihin Jawatan Luar Pekerma Raja Datuk Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Muhammad Zain bin Haji Seruddin menjelaskan bahawa unsur Melayu Islam Beraja ataupun MIB bercampur dan bersepadu serta sebati kerana Islam. Jadi MIB kita ni itu menjadi kukuh adalah disebabkan Islam itu sendiri. Yang mana Islam dijadikan sebagai teras MIB. Dan ini bermaksud segala yang mempunyai hubung kait dengan Melayu, Islam dan Beraja hendaklah sesuai dengan ajaran Islam. Perkara yang sama dinyatakan juga oleh Yang Berhormat Bihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, yang mana MIB ini menurut Yang Berhormat merupakan cara yang menentukan calak Brunei. Jadi MIB itu tadi adalah nilai, MIB itu juga yang akan menentukan calak orang Brunei yang akan berlandaskan dengan nilai-nilai Islam seperti nilai akhlak. Yang mana nilai akhlak ini yang kita ni ketahui ya banyak antaranya yang disebutkan di sini amanah, tanggungjawab, ikhlas, inisiatif, dedikasi, sederhana, tekun, jujur, dan yang paling menarik adalah kita ni di Brunei ada nilai hati-hati. Ni orang kita ni tu jangan menggurusus, jangan gelojoh, ada awar galat, ubaya-ubaya. Ini yang menjadi kadang-kadang menjadi perbezaan. Betul. Dan ini yang kalau kita ni lihat pun sekarang ni negara dunia memerhatikan kita ni. Terutama dari segi bagaimana kita ni menangani isu COVID-19 ini. Dan ia merupakan sebetulnya kejayaan kita ni di samping kita ni berusaha
bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada beberapa perkara penting lagi, iaitu bagaimana kita ni mematuhi pemerintah kita ni juga. Yang mana ke bawah duli sendiri memperingatkan kita ni supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nilai-nilai orang Brunei inilah yang taat beragama, patuh kepada pemimpin ini, yang menjadikan negara kita ni aman damai seperti mana yang kita ni lihat pada masa ini. Sebab itu kita ni mampu menangani COVID-19 ini kerana satu, orang Brunei kita ni tu patuh indah berani melanggar dan sebagainya. Jadi pengamalan-pengamalan ini penting, terutama kepada nilai-nilai MIB itu sendiri. Baik, kalau kita ni melihat berkaitan dengan nilai, kita ni dah dapat lari daripada apa yang dikatakan berkaitan dengan akhlak. Sebab itu Islam itu sendiri, seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa perkaitan akhlak dengan kemajuan, dengan MIB, dengan kemajuan negara dan sebagainya. Baik, nilai-nilai seperti mana yang dijelaskan tadi, nilai-nilai MIB kita ni indahkan lari daripada teras keislaman. Betul. Rasulullah SAW diutus pada satu bangsa kaum kita ni tu kaum Arab yang pada ketika sebelum datangnya Islam memang terkenal dengan zaman kegelapan, zaman jahiliyah dan sebagainya. Jadi Rasulullah datang dengan menyempurnakan akhlak, akhirnya pada ketika itu berubah menjadi zaman kegemilangan. Jadi Brunei salah satu di antara negara yang terkenal dengan konsep dan falsafah melalui Islam beraja, menitik beratkan berkaitan dengan amalan nilai-nilai ini. Barangkali dikongsikan juga beberapa kajian berkaitan dengan kenapa pentingnya untuk kita ni mengamalkan nilai-nilai ini secara umum. Ini yang saya ketahui juga ya. Kenapa sebenarnya Atul ya? Kita ni perlu mengamalkan nilai-nilai Melayu Islam beraja ini, dan jika kita ini tidak mengamalkannya, apa yang akan berlaku kesan sampingannya? Mungkin dah nampak sekarang. Betul. Ke depannya macam mana? Betul. Baik. Selalunya yang berlaku adalah kita ni sering melihat kepada bagaimana pengamalan yang telah dilaksanakan oleh negara-negara membangun umpamanya. Terdapat beberapa sarjana-sarjana barat mengemukakan terdapat beberapa isu masalah sosial adalah disebabkan kurangnya memahami konsep bagaimana nilai-nilai itu perlu dijelaskan ataupun bagaimana nilai-nilai tersebut perlu diamalkan. Umpamanya kebanyakan daripada remaja-remaja di negara barat, mereka mempunyai masalah yang dihadapi adalah kekaburan ataupun kekeliruan dalam menentukan nilai itu sendiri, yang mana baik, yang mana tidak baik. Jadi inilah yang menyebabkan berlakunya pelbagai isu berkaitan dengan jenayah. Baik, merujuk ataupun menjurus kepada soalan yang diajukan, nilai-nilai yang macam mana kita ni boleh tekankan dalam kehidupan kita ni sehari-hari. Baik, ada beberapa perkara yang didapati berdasarkan daripada penilaian yang dibuat ataupun berdasarkan daripada research yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah, saya telah membuat analisis titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan daripada tahun 1984 sampai kepada tahun 2021 bulan Januari, yang ada dalam buku amanat 1984, yang mana titah ke bawah Duli menekankan berkaitan dengan pengamalan nilai. Dalam penekanan tersebut ada 4 unsur penting yang sering disebutkan berkaitan dengan nilai. Yang pertama adalah identiti Brunei, yang kedua adalah jati diri Brunei, yang ketiga unsur Brunei, dan yang keempat attitude Brunei Tulen. Ini yang disebutkan oleh Kebawah Duli, dan berdasarkan daripada laporan analisis titah tersebut, 10 kali Kebawah Duli menyebutkan berkaitan dengan identiti Brunei. Jadi kalau kita ni kan mengamalkan nilai, lihat kepada identiti ini, identiti Brunei. 3 kali berkaitan dengan jati diri. 3 kali titah ke bawah Duli berkaitan dengan jati diri. 2 kali berkaitan dengan unsur Brunei, dan sekali berkaitan dengan attitude Brunei Tulen. Artinya ini dapat kita ni jadikan sebagai nilai-nilai yang harus kita ni pertahankan.
terutama sebagai warga negara Brunei Darussalam. Baik. Yang akan dikongsikan di sini adalah berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai tersebut. Dan diperhatikan dari segi identiti Brunei. Yang pertama, kalau dari segi titah ini sebetulnya banyak ya, tapi apabila digabungkan, dilihat kepada kesesuaian, terdapat beberapa pengulangan, hasilnya 7 perkara yang terkandung di dalam identiti Brunei. Iaitu yang pertama sekali adalah bahasa Melayu. Jadi identiti kita ni, pengamalan yang pertama sekali yang harus kita ni jaga adalah bagaimana kita ni memertabatkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi kita ni. Melestarikan, seterusnya kita ni jadikan bahasa kita ni itu sebagai bahasa yang utama. Yang kita ni gunakan sehari-hari mungkin, insya-Allah. Yang kedua adalah Islam itu kita ni jadikan sebagai agama teras kita ni. Yang ketiga adalah tulisan kita ni, iaitu tulisan Jawi. Jadi ini identiti kita ni. Dan alhamdulillah berdasarkan beberapa seminar dengan webinar antarabangsa yang telah dilangsungkan belum lama ni, negara Malaysia, negara Indonesia cukup kagum dengan negara Brunei Darussalam yang mempertahankan Jawi sebagai identiti kita ni. Tulisan kita ni. Baik, seterusnya adalah yang keempat, menjaga keharmonian. Ini identiti orang Brunei kita ni juga, menjaga keharmonian negara kita ni. Yang seterusnya ada yang kelima, iaitu kepribadian kita ni adalah kepribadian MIB, Melayu Islam Beraja. Yang keenam adalah kita ni bertindak dan berfikir secara hikmah. Masya Allah, bertindak dan berfikir secara hikmah ini tidak dapat kita ni pelajari menerusi ilmu pengetahuan, melainkan ia merupakan satu pemerhatian yang mendalam, dan kebijaksanaan itu adalah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan kita ni perolehi dari segi belajar semata-mata. Seterusnya adalah yang terakhir adalah berpegang kuat dengan nilai-nilai agama dan budaya Brunei. Ini pengamalan dari sudut identiti Brunei. Kalau kita ni perhatikan yang kedua, unsur yang kedua, iaitu jati diri Brunei. Bagaimana kita ni mempertahankan jati diri Brunei ini? Yang pertama, ini titah yang sering dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan apabila bersama dengan rakyat, dengan pelajar-pelajar yang berada di luar negara. Yang pertama, rajin belajar. Orang kita ni kadang-kadang simple bunyinya ni menyuruh rajin belajar ni, tapi ini merupakan satu penekanan kepada generasi muda yang kita ni perlu rajin belajar. Yang kedua, memiliki nilai-nilai ketahanan yang kuat. Jadi kita ni kemanapun kita ni berada, nilai-nilai kebrunaian itu, nilai-nilai MIB itu perlu kita ni bawa sama, dan ia menjadi ketahanan kita ni. Yang ketiga, minda yang tajam. Yang keempat, kita ni berfikiran ke hadapan. Yang kelima, memelihara jati diri dengan calak MIB. Artinya dua sudah, iaitu identiti Brunei, jati diri Brunei, dan yang ketiga adalah unsur Brunei. Unsur Brunei ini menjadikannya kita ni satu trademark lah macam itu. Kalau kita ni kan mengenali kita ni mengaku benar-benar kita ni orang Brunei, unsur Brunei ni perlu ada. Yang pertama sekali adalah memelayukan tingkah laku dan perangai kita ni. Seperti mana yang kita ni ketahui, orang Melayu ni banyak yang punya adat resamnya, budayanya dan sebagainya. Jadi unsur yang pertama adalah memelayukan tingkah laku kita ni. Yang kedua adalah bersopan santun. Yang ketiga adalah hormat menghormati. Yang keempat, mengasihi sesama bangsa. Yang kelima, sifat kemelayuan ini terpancar kepada satu, cara kita ni berpakaian. Yang kedua, cara kita ni bergaul. Yang ketiga, cara kita ni berfikir. Dan yang keempat, cara kita ni bertindak. Dan yang terakhir adalah ketaatan rakyat kepada raja. Alhamdulillah. Seterusnya yang terakhir adalah attitude Brunei Tulen, iaitu yang pertama mematuhi janji, yang kedua kita ni membalas budi, yang ketiga pandai menyesuaikan diri, dan yang keempat tidak mengabaikan warisan negara iaitu MIB. Kesemua yang disebutkan ini adalah disentuh dalam titah-titah Kebawah Duli bermula daripada tahun 1984 hingga kepada 2021. Baik, identiti apa tadi? Yang terakhir sekali, attitude Brunei Tulen. Attitude, ya. Maksudnya kaulahan kita ni kata. Kaulahan kita ni, dan ini sebetulnya yang perkataan attitude Brunei Tulen itu disebutkan sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Ini dalam titah itu di highlight bahawa attitude Brunei Tulen.
Sebab itu dalam analisis yang saya buat adalah saya menggunakan bermakna ini yang harus kita ni highlightkan. Jadi kalau sekiranya kita ni tu warga negara yang cintakan negara kita ni, Melayu Islam Beraja sebagai konsep dan falsafah, ini yang harus kita ni pelihara dan harus kita ni jaga, insya-Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali Atul ya. Jadi dengan adanya penjelasan dalam segmen yang kita bawakan pada hari ini, segmen Melayu Islam Beraja, itu pengamalan nilai-nilai Melayu Islam Beraja, bukan setakat kita ni pelajari, tetapi perlu kita ni amalkan. Itu yang sebaik-baiknya lah. Betul. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat tetamu undangan kita ni Yang Mulia Tuan Awang Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Taurat Kupu SB, kerana bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen Melayu Islam Beraja, memperkatakan berkenaan dengan pengamalan nilai-nilai Melayu Islam Beraja. InsyaAllah, jika ada kesempatan dalam waktu nanti, kita akan bersama lagi dengan membawakan topik yang berbeza pula, yang pastinya dalam segmen Melayu Islam Beraja ini nanti, insyaAllah ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.